kita. Terima kasih juga puan dengan tuan-tuan datang hari Sabtu petang-petang ni. Masalahnya ada program lain kan. Malas nak tu, tapi saya rasa kita nak increasekan awareness, kesedaran, dan juga kita nak talk about rawatan fertility ni lah. Terima kasih puan datang daripada mana? Hari ini terima kasih doktor dan pada semua yang sudi menjemput saya untuk chat kita hari ni lah. So sedikit saya boleh share pengalaman saya sebelum ni sebagai TTC juga, macam mana struggle dia. So hari ni saya datang daripada Setia Alam lah. Setia Alam tu macam agak lambat sebab jam kan, traffic semua. Akhirnya sampai juga dekat Sofia Bangi ni. Ringin juga nak datang santai-santai, tapi macam takut mengganggu doktor. Yelah. Tak apa, boleh je datang bila. Bila nampak Sofia, macam excited lah, macam datangnya si kecil tu daripada situ juga. So, macam moment tu macam orang cakap susah lah nak lupa kan. Saya pun TTC lah agak lama jugalah sebenarnya. So harap perkongsian kita hari ni boleh naikkan semangat semua yang cuba untuk dapatkan zuriat. InsyaAllah. Okay. Okay. So mungkin puan boleh bercerita sejak tahun bila yang agaknya rasa okey, ni saya nak kena commit betul-betul ni. Maksudnya kadang-kadang kan kita okeylah nak check tapi bila yang puan rasa dah mencuba nothing happen, bila yang betul-betul rasa okay, I need to start now, macam tu? Itulah kalau ikutkan umur kan, sebab kat umur tu saya dah tak fokus pas benda lain lah. Saya akan fokus macam saya mesti nak cuba dapatkan juga, nak cakap seorang kan. Dan saya start 2019. Masa tu saya baru jumpa IVF Kasih. Saya cuba try dekat IVF Kasih. Check detail, tapi MH rendah lah masa tu. So doktor kata tak apa, cuba je. So saya pun proceed. Dapatlah dalam dua telur. Lepas tu satu je yang fertilize masa tu. Tapi kita tak pernah ada experience kan dalam IVF ni. So saya pun macam nak cubalah. Mungkin sebab saya pun kalau ikutkan tak pernah ada masalah pun dalam nak natural pregnant ni sebelum ni lah. Sebab dah ada experience mengandung luar rahim. So macam nampak macam okey kan. Kita pun cuba. Tapi rezeki belum berpihak kat saya. Masa tu try fresh transfer, fail. So masa tu macam dunia tu rasa macam gelap, macam kenapa tak jadi ya masa tu kan. Macam tak boleh nak accept masa tu. So sepatutnya normal kita akan cakap tak ada isu, tak ada masalah. Tapi kenapa tak belum. Masa tu memang tak ada kekuatan lah, tak yakin kan macam kenapa why tu macam kenapa tu still lagi bermain dekat dalam fikiran. Lepas tu saya pun macam tak patah semangat. Saya cakap nak kejar umur tau sebenarnya. Sekarang pun dah 40 kan, masa dapat sekecil tu 39, 40 baru deliver macam. Lepas tu masa dekat Sofia tu saya jumpa, saya try call lagi. Saya call, saya cakap boleh tak saya nak proceed yang second IVF. Then doktor advice, dia kata tunggu saya cycle period saya yang ni lah. Saya pun rasa macam lama kan nak tunggu 3 bulan. Saya degil, saya pergi juga. Saya cuba juga. Dan masa tu jumpa Dr. Saleha, kebetulan appointment dengan Dr. Azlin. Tapi Dr. Azlin masa tu pergi Mekah rasanya kot. Saya tak sure, tak ingat kan, masa tahun 2020 doktor. Masa PKP semua kan. Proceed dengan doktor pun check detail semua. Masa OPU tu collect 11 telur kan. 11 telur. Tapi akhir berapa fertilize tak dalam 3 saja kot yang fertilize.
2 tu memang grade yang terbaik lah. Masa tu rasa happy macam oh ni okey ni sebab grade best kan. 1 tu tak jadi kan, sebab dia macam dah low, dia dah tak boleh nak go. Then masukkan 2, saya macam happy lah, ingatkan macam okey, kena pula chemical pregnancy. Chemical pregnancy ni saya pun tak sure. Bila saya study, saya baca balik, oh rupanya sebab saya ada fibroid. So saya detect. Masa tu saya tak tahu saya ada fibroid. Lepas tu bila check dengan doktor pun doktor pun tak perasan kan. Doktor cakap tak apa, kita check dulu. Check kenapa fail. Lepas tu doktor kata tak apa, rest dulu, rehat dulu. Saya macam, boleh tak saya nak proceed lagi? Saya cakap macam tu. Doktor kata sabar lah, cakap dia kan. Get rest dulu dalam beberapa bulan dan kita slowly start balik. Tu saya pun dengan tak sabarnya, saya cakap selagi saya masih ada kekuatan, saya akan proceed juga. Saya dah tengok sampailah saya proceed yang ketiga ni. Saya kena OHSS, ovarian stimulation, hyperstimulation. Masa tu memang agak macam redha je lah kan, sebab kita memang nak saya. Masa tu saya kena OHSS dan saya lama jugalah saya rest. Dalam seminggu saya buat aktiviti, outdoor activity, cycling apa semua ni. Dan jumpa doktor kata doktor jumpa kita buang fibroid kan lepas tu. Doktor jumpa macam ada something lah. So doktor kata suruh saya buat MRI. Doktor macam nampak ada fibroid. Saya pun proceed apa yang doktor advise kat saya. Dan saya buat MRI, nampak fibroid tu melekat pula dekat usus perut tau. So masa tu dah actually memang ada plan nak transfer dah masa tu, tapi sebabkan ada fibroid tu kita stop dulu. Saya pun buat operation prosedur dekat Anun jugalah, daripada Dr. Saleha. Struggle jugalah sebab fibroid tu dia besar dan melekat dekat usus perut kan. Saya rest 6 bulan. Itu pun saya nak juga. Kali kan doktor nanti dulu kan setahun ke, tapi tak, saya proceed juga 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan sebelum FET tu, doktor cuba macam bagi idea yang macam doktor try cari apa yang terbaik lah maksudnya. So saya cucuk Leucrin 2 bulan. Saya ambil injection Leucrin 2 bulan. Lepas tu intralipid sekali kan before FET 10 hari. Masa tu dalam hati ni macam tak apalah, ni last. Kalau ada rezeki adalah, tak ada rezeki itu saya redha je. Tapi saya akan proceed lagi lah. Saya cakap macam tu dengan my husband. Dan dia cakap terpulang atas kekuatan diri saya kan. Lepas yang ketiga ni, saya tak bed rest pun. Saya biasa je, saya normal life. Macam tak apalah, kita cuba. Sebab first dulu saya dah bed rest, saya dah jaga-jaga dah. Cuma saya jaga pemakanan je lah masa tu. Suplemen saya tak tinggal, ubat pun saya langsung tak tinggal, memang ikut time. So alhamdulillah yang ketiga itu pun low grade. Dia ni yang low grade. Dia ni yang low grade. Sebenarnya ada satu lagi tapi saya tak tahu status yang satu lagi. Bila saya nak minta advice doktor cakap doktor prefer saya buat lagi untuk backup yang satu tu kalau saya nak continue untuk adik dia lah kan. Tu saya cakap biar dulu lah. Ada satu tengah frozen dia. Tengah frozen. Yeah. Yang tu pun low grade juga tu, 4cc tak silap. Ya betul. Yang dia ni low mid lah, dalam 5 BC macam tu kan. Tapi alhamdulillah tu saya pun macam saya rasa mungkin Allah rezeki tu datang daripada Allah juga kan. Kalau Allah tak izinkan masa tu mungkin tak ada lah kot. Kalau Allah izinkan, tak kira apa cara pun mesti akan ada. So saya macam berbesar hati lah kat sini. Kalau mana PTC yang macam saya, teruskan je selagi orang cakap
daya kan. Usaha tu orang cakap tangga kejayaan. Saya memang tak pernah putus asa. Memang nak tunggu tu memang agak struggle. Saya pernah ada fasa-fasa frust jugalah sebenarnya. Daripada segi kewangan juga apa semua. Tapi benda-benda macam tu bukan, orang cakap bukan halangan lah kan. Saya cuba cari macam mana nak ni supaya boleh teruskan. Final dapat juga seorang, tu saya lega lah. Tu macam alhamdulillah ada lah juga. Dulu ingatkan dah tak ada kan, macam putus asa tu. Ingat lagi Puan bila datang duduk kat kerusi tunggu kan. Tunggu doktor nak panggil, pergi buang air, tunggu. Kata pasal nurse kata doktor dia datang lagi. Pasal kata nampak nama Puan naik, kata sudah Puan naik, macam mana ni, apa kita nak buat, apa lagi kita nak, macam mana kita nak ikhtiarkan. Sebab bila dalam situasi Puan kita dapat embrio tu ada satu, ada dua. Kita kena, lepas tu bila tak menjadi kita kena start all over again, start balik. Maksudnya 3 kali IVF cycle. Bukan macam setengah orang dia ada banyak embrio, so dia bekukan, lepas tu dia transfer je, dia tak perlu cocok-cocok dah. Tapi Puan kena start balik. Start daripada awal. Balik tu yang paling rasa, I mean even daripada saya pun macam yang saya rasa frust bila dah 2 tu dah cantik, yang second cycle tu, kita confident lah. Oh insyaAllah ni boleh ni, transfer pun straightforward, tak ada darah, tak ada apa-apa susah. Puan pun strict masa tu bed rest yang second time kan. Doktor saya jaga kali ni saya jaga betul-betul ni doktor. Lepas tu saya ingat masa nak tunggu ujian darah tu nak dapat result tu, ya Allah rasanya macam rasa apa. Lepas tu bila nak masa nak break the news tu, bila kita orang dapat tahu je, tengok kat komputer result tu keluar, kita macam rasa macam tak tahu dah nak cakap apa kan. Rasa macam ni dah second cycle. Maksudnya kita tahu dah tak ada embrio dah. So bermaksud Puan kita kena start all over again. Macam mana kan. Macam nak cakap dengan Puan, agaknya Puan masuk pun dah tengok muka saya pun dah. Walaupun pakai mask semua kan. Kita dapat rasa macam kita nak break the news tu pun kita diam je, tak tahu apa nak cakap macam mana. Sampai nurse pun kata doktor kena make sure Puan Sabrina pregnant. So kata doktor pregnant kalau dia boleh doktor. So macam yelah, sebab semuanya sometimes kita nampak semuanya okey, tapi bila kita letak tu dia melekat ke tak kan, dia menempel, membahagi lagi, yang tu yang kita tak boleh nak cakap dah. Sebab selama tu kita boleh tengok dalam lab, kita boleh tengok dalam monitor, membahagi dah letak. No news until 10 days later, lepas tu baru kita tahu dia menempel ke tak. Itu memang masa tu rasa macam memang macam down sangat lah semua. Pengalaman saya selama saya buat IVF ni, perkara yang saya paling takut, first kalau embryologist call, itu yang saya paling takut. Bila embryologist call, saya dah berdebar lah. Sebab dia akan bagi tahu ada telur ke, tak ada, fertilize ke, tak ada. So masa tu saya memang kalau nampak je number embryologist tu, saya dah macam tolong ada rezeki yang macam tu. Second, masa nak tunggu result yang 2 weeks tu kan, saya masa nak tunggu result 2 weeks tu, macam-macam saya fikir. Saya ni seorang yang macam terlalu banyak fikir tau. Saya suka baca benda yang, saya suka baca negatif, saya suka baca positif. So sampai bila saya jumpa doktor, saya akan share dengan doktor sebenarnya agak marah juga sebenarnya. Sebab saya suka membaca benda yang negatif. Cakap doktor betul ke macam ni, doktor macam ni. So doktor macam, sebenarnya kalau boleh dia nak elakkan kita untuk ada negative thinking, because dia akan mengganggu kita punya hormon kan. Tapi itulah, sebagai manusia biasa, saya tak boleh lari daripada untuk search research apa yang berkaitan dengan IVF ni. So dalam saya pun ada join group IVF jugalah, supaya sangat yang share diorang punya pengalaman semua kan. Dan pada saya macam okey, tak apa pun kena follow doktor punya ni. Macam kalau timing ubat tu kena betul. Saya akui saya pun macam ada lost juga makan ubat sendiri. Banyak sangat ubat kadang lupa. Tapi itulah, terus call nurse kan, macam mana saya terlupa nak makan ubat ni kan. So
Nasib baik benda tu bukanlah satu orang kata macam benda yang memudaratkan tak shock apa. Dan saya pun proceed macam biasa. Dan masa itulah yang saya bagi tahu, embryologist call tu yang saya paling takut sebenarnya. Itu yang macam bila dia call, puan dekat sini saya nak bagi tahu telur banyak mana ni. Masa dengar kata ada 2 je yang fertilize tu, rasa nak berundung. Sebab kita dah no idea kan, macam harapkan telur ovum kan, kalau adalah, kalau tak ada, tak jadi, dah kena next, kena proceed balik semula. Macam itulah, alhamdulillah lah. Benda tu lah kena tengok. Dia depend kita punya supplement juga. Makan supplement tak boleh tinggal, pemakanan tu kena jaga. Kalau minta share tentang pemakanan yang saya makan within 2 weeks tu, saya suka makan sup brokoli. Brokoli yang creamy tu tau. Brokoli creamy soup yang brokoli blend tu. Yang blend tu memang rasa, memang bau dia agak macam Beringat lagi? Boleh. Tapi no choice. Boleh share menu air yang saya hari-hari saya konsum tu memang saya akan ambil delima. Tak kira lah delima botol ke delima air dekat apa mall kan, selalu beli penuh. Saya kurang minum air masak putih biasa. Saya akan hari-hari saya konsum dengan delima yang Rausch tu. Yang tu saya memang minum yang tu. Lepas tu sup itulah sup brokoli tu buat sendiri. berapa kilo beli brokoli? Sampai nak muntah pada tu. Elakkan makan yang raw punya kan. Elakkan raw food. Yang kurang masak tu, telur, sushi semua tu. Terpaksa kita terpaksa batalkan kita punya selera yang bukan tu untuk since dah ada ni, hentamlah semua. Dah tak ada dah brokoli no more. Tak ada dah. Kadang-kadang tak tengok susah dah. So bila decide nak buat IVF tu, macam mana you rasa I kena buat IVF? Apa yang menyebabkan you rasa kena buat IVF, tak nak buat Clomid, tak nak buat IUI? Masa decide untuk buat IVF tu, satu itulah faktor umur. Sebab saya dulu masa saya luar rahim, ectopic pregnancy tu, saya dah tahu dah tube saya mesti kena infection. So saya memang susah nak natural sebab saya selalu sangat kena chemical pregnancy ni. Saya tak tahu chemical pregnancy ni sebenarnya dia detect kita punya cyst. So saya ingat saya pregnant, tapi saya dah Google, sebenarnya tak. So saya rasa macam tak naklah buang masa, buang duit. So baik kita proceed terus IVF. Sebab doktor pun cakap kalau you start, saya pernah refer LPPKN dan proses dia agak lambat. Masa doktor cakap kita start IUI memang murah, 700, macam around 700. Tapi saya stop sebab doktor cakap chances untuk you proceed IUI sangat rendah. Dia cakap macam tu. So daripada saya proceed IUI, saya pun stop dekat LPPKN. Memang saya dah tak pergi. Tu saya search lagi, saya tengok dekat Metro IVF, tapi saya tak tergerak kat sana. Saya nak cuba IVF kasih dekat sebelah Usra, Umrah hospital tu. Dan saya jumpa doktor bukan, sebelum Dr. Azlin tu Dr. Sumitra. Dr. Sumitra, tapi saya tak ada rezeki dengan dia masa tu sebab dia ada patient lain kan masa dekat Sangford, sebab dia suruh saya refer Sangford tu macam jauh sangat. So saya kata saya nak proceed dekat area situ. Dia orang advise saya Dr. Azlin. Saya pergi dekat Dr. Azlin tu lah, Dr. Azlin check saya punya AMH tu, dia pun advise saya buat IVF terus. So saya pun cakap based on umur, masa tu umur saya pun 38. Lepas tu saya doktor cakap tak payah buang masa, dia cakap macam tu. Betul juga, doktor cakap jangan buang masa sebab kita perempuan, kita punya telur makin lama makin kurang. Kadang-kadang ada yang kosong. Yang kosong tu yang kita tak nak. Yang kita takut lah kan, saya memang takut lah.
Dan masa doktor proceed dengan Dr. Azlin tu pun 2 bicit je. 2 saja. Satu tu pun day 3. Sebab itu pun Dr. Azlin tak berani nak push dah. Dia kata kalau saya push lagi, kemungkinan tak ada rezeki langsung. So saya pun try lah fresh transfer. Masa tu memang tak pernah ada experience kan dengan nak masuk tu, nak dengan nak tahan kencing. Yang tu yang saya macam saya nangis jugalah masa tu. Nak buat embryo transfer. Nak buat embryo transfer. Itu lepas tu tak ada rezeki, saya itu yang saya proceed. Sebenarnya apa yang kita buat macam first cycle tu kita belajar, kita improvise. Bila kadang-kadang tak berjaya tu kita nak tukar kat mana, nak tukar ubat, dos. So then that's when kita dapat kita belajarlah macam mana body kita react. Betul. Semua kan. So sebenarnya memanglah kata habis macam tu kan, tapi sebenarnya kita belajar macam kita improvise, kita improvekan resepi, orang kata masakan resepi tu. Suplemen tak tinggal, apa yang macam folic acid, vitamin B, vitamin D tu makan. Body nak jadi bentuk macam mana tu tolak tepi dulu. Naik ke berat badan masa tu? Naik. Oh ya. Yeah. Saya naik. Badan saya sebenarnya bukan macam ni. Mungkin sebab ubat tu kot kan. Masa injection dekat perut tu, daripada tak tahu pergi klinik bayar RM5 sampai satu tahap boleh buat sendiri. sebab bila kena timing waktu kerja kan, so tak ada orang nak cucuk, terpaksa cucuk sendiri. Pejam mata je lah. Pejam mata, injection. Sebab dia punya time kena cepat, kena tepat. Kalau pukul 7, pukul 7. Sebab takut nanti dia punya cycle lari kan. So saya practice macam tu. Dan itulah, bila tak ada yang second tu, lama juga saya MC sebab saya nangis teruk kan. Lama saya down. Dalam 3-4 hari, seminggu juga kot saya tak pergi kerja. Masa tu macam down teruk lah. Dan cakap dengan my husband, pergilah kita staycation, pergilah jalan-jalan kat Penang ke, lepak kan. Satu santai. Itu yang balik tu nak buatlah lagi kan. Macam tu. Macam putus asa tu, macam sakit tu memang sakit. Nak cucuk, nak tunggu sebulan juga, sebulan lebih kan doktor kan, nak tunggu sampai OPU, next cycle tu memang malasnya takutnya. Tapi yalah, saya nak dapat juga, cakap seorang pun jadilah cakap kan. Kalau tak berdua, kita akan berdua je sampai bila. Cakap usaha kan. So daripada proses IVF yang cucuk-cucuk tu, yang mana yang paling rasa macam apa orang kata terkesan sekali? Masa OPU ke, masa nak kutip telur tu ke, yang sakit-sakit perut dah bengkak tu, ataupun masa transfer ke semua? Semua. Masa cucuk tu struggle juga. Cucuk tu pun sebab macam kena bawa bag, kena make sure dia betul dalam suhu ais kan. Lepas tu kalau pergi mana-mana tu nak kena bawa benda tu, tak boleh tinggal. So macam kita punya freedom, keselesaan kita tu macam makin lama makin dah terikat. So kita kena terikat. So kita kena bertabah dekat situ lah sikit. So kalau nak pergi mana-mana, nak balik kampung ke, nak pergi jalan ke, nak pergi outstation ke apa ke, kena bawa juga benda tu. Kena bawa lah bag ais tu. Sebab nak cucuk ikut time kan. Lepas tu bila yang saya paling tak suka, bila bloated. Lepas kutip telur tu? Saya macam, dia tak sakit tapi macam nak cakap dia cuma tak selesa. Itu yang saya macam alamak. Baring sana tak boleh, duduk sini tak boleh. Sini tak boleh. Tapi saya ada lagi satu masalah, iaitu sakit pinggang yang sangat teruk. Saya tak tahu datang daripada mana. Tapi bukan sebab OPU ni, bukan sebab ni, mungkin asal daripada saya. Rupanya itulah fibroid tu. Bila dah buang fibroid tu, hilang terus. Sampai sekarang saya dah tak ada masalah sakit pinggang macam dulu. Nak tukar posisi time tidur pun kena pegang kepala katil. Sampai husband tolong tolakkan badan saya masa tu. Belum pregnant lagi masa tu, dalam proses treatment. Itu masalah perempuan yang orang cakap, tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya punya pengalaman lagi teruk ke ada orang lagi teruk daripada saya tak sure.
pengalaman masing-masing lain kan. Tapi nak tambah masa pun down, kita orang pun down. Gitu. So rasa nak tutup klinik je nak kembali. Kita pun nak staycation. Betul Masa lah. tu nak, to be honest cakap, masa Semua nak dah. datang Sofia tu, dia bar dia memang malu sebenarnya. Ada tau perasaan malu tau sebenarnya, sebab mesti doktor akan cakap, asyik dia ni je, tak ada orang lain ke. Mungkin macam tu kan. Kita fikir, kita macam-macam bermain fikiran kan. Mungkin satu emosi kan. Oh, benda tu doktor cakap, emosi kena jaga, badan kena jaga macam tu kan. Kalau tak nanti susah, betul juga. Lepas tu saya cakap, kenapalah tak macam orang lain senang nak pregnant kan. Even pregnant hentam apa-apa pun tak ada apa-apa. Macam kita ni nak kena jaga jalan, nak kena jaga makan. Mungkin ujian kita kat situ. So kita kena reda lah kan. Saya pun reda. Ada setengah cakap, kita kena reda. Memanglah orang cakap senang. Orang tak duduk dekat tempat kita kan. Kadang-kadang saya ada juga, saya marah jugalah. Yang mana yang cakap kena reda lah, tak ada rezeki. Tapi saya tak boleh terima benda. Saya fight untuk diri saya. Saya macam okay, bagi dia jugalah jumpa doktor muka tebal. Sakit pun sakit lah. Macam tu kan. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang nak mula tanya, ada apa-apa tips ke, do's and don'ts, masa 2 minggu tu Puan buat apa? Yang tengah tengok cerita Korea ke, memang baring ke, macam mana tak? Saya 2 minggu tu masa tengah tunggu result first dapat cycle IVF 2 minggu tu saya bed rest, macam orang cakap dekat dalam. Yelah, saya jadikan contoh dulu Siti Nurhaliza lah. Saya jadikan, tapi saya tak boleh diletak tempat saya dekat Siti sebab dia lain, kita lain kan. So saya try bed rest. Saya cuba, rumah saya servis apartment, ada juga tangga. Dan saya dekat dengan tangga, saya lebih suka naik tangga daripada naik lift. Pada saya naik lift ni nak jalan tu agak jauh kan. Betul. So saya pun naik tangga, tapi slowly lah, macam orang pantang tu. Naik slow. Masa tu memang betul-betul jaga, masa yang first tu. Dan saya bed rest, tak buat apa langsung. Makan pun husband yang serve kan. Mandi, tengok TV, baring, kadang-kadang je bosan. Lepas tu ada cakap, jauhkan daripada phone, jauh daripada laptop. Saya memang tak sentuh laptop langsung. Saya langsung tak sentuh phone. Bukan tak sentuh langsung lah, sentuh, tapi dalam jarak yang kurang. Macam sekejap letak balik kan. Buatlah dalam masa 2 week. Itu memang sangat-sangat bosan. Dah sampai satu tahap macam, ya Allah, kenapa macam ni ya? Macam tu. Yang first, tapi fail juga. Dekat situ saya dah macam, saya ada satu masalah tu lah. Saya suka macam, tengok buat ni pun sama, tak juga, buat ni pun tak jadi juga. Macam tu. Masa tu saya tak rasa macam, yelah, semua tu datang daripada Allah. Macam tu. Kekurangan saya juga dekat situ. Ada yang cakap, kita kena, ada kawan-kawan saya yang advice kat luar tu cakap, tak cukup lagi tu, kena lagi macam, maksud dia tu macam you kena lagi baca Yasin 40 hari yang macam tu. Apa lagi, kita macam ibadat kita tu tak habis macam tu lah. Saya benda-benda macam tu buatkan saya macam, kenapa diorang ni sampai fikir macam tu kan. So tu depends pada kita lah, apa yang kita buat ibadat kita dengan Allah kan. So kenapa diorang nak letakkan benda tu, nak samakan benda tu untuk proses perjalanan kita untuk dapat zurat kan. Lain orang lain kan. So saya dekat situ, saya macam bukanlah jauhkan diri, macam saya cuba elak daripada kawan-kawan yang kira macam blok saya punya pendapat tentang ni kan. Yelah, ibarat macam itu kita punya kita punya bukan amalan lah, macam kita punya bahagian macam tu. So saya pun bila tak ada tu saya cakap tak apa, saya usaha lagi. Cakap tu saya datang, saya call klinik tu, dan saya pun buat yang second cycle. Lepas tu yang 2 week second cycle tu saya tak berapa sangat bed rest lah. Saya pergi juga jalan-jalan ke gimana ke, tapi saya tengok TV. Saya memang takkan tinggal TV. Saya tengoklah Korea lah ulang-ulang. Saya kerja. Saya lagi kerja, kadang-kadang saya naik offshore jugalah kadang-kadang.
Lepas tu saya stop, tak pergi dekat kawasan macam tu kan, takut dia macam effect saya punya emosi kan semua kan. Lepas tu saya kerja sebenarnya agak struggle tau, kerja yang relate dengan operation kapal. So diorang kadang-kadang macam something yang benda-benda yang macam saya terpaksa fokus juga. Sampai satu tahap tu saya lantaklah, saya terus tutup laptop. Sampai bos saya cakap dengan bos saya, pernah cakap dengan bos saya kata, boleh tak dalam 2 weeks ni saya bagi surat, saya request kat doktor untuk keluarkan surat. Saya cakap, doktor saya nak work from home. Cakap macam tu, saya tak nak siapa-siapa kacau. Macam untuk part kerja tu adalah sikit efek dia dekat saya kan, macam Nisa dia cakap lebih baik berhenti kalau macam ni macam tu lah kan. Tapi kita kena, orang cakap pun macam saya lega sebab bos saya faham. Faham saya punya ni sebab wife dia pun macam tu juga. So saya pun tak fikir langsung pasal kerja lah masa tu. Adalah sikit-sikit reply email macam tu kan. Tapi masa tu PKP kot agak macam seronok sikit lah, sebab tak adalah macam nak fokus pasal kerja kan. Sebab PKP kan kita boleh relax sikit. Tak ada juga rupanya. So second Second tu lah yang rasa sedih sangat. Second tu saya tak sedih sangat. Oh ya? Oh, kita yang sedih. Yang first tu dia saya sedih. Yang second tu saya, to be honest cakap, saya balik saya boleh macam, saya ingat puan hantar bunga kat klinik. saya hantar bunga sebab masa tu appreciation kita daripada saya lah dekat doktor. Sebab saya tahu doktor dah try macam-macam ya Allah, untuk sedih. macam. So doktor pun down. Saya tahu doktor tengah down juga, dan the same time saya pun down juga. So saya pun macam semua down. So saya hantarlah bunga dekat Sofia. Saya Dia yang hantar bunga kat kita. Sebenarnya saya nak sedapkan hati sebenarnya. Macam yelah, semua orang dah try macam-macam kan untuk saya. So saya macam tak naklah nampak macam teruk sangat kan. So yang ketiga itulah saya cakap, saya datang lagi, tebalah muka. Saya cakap itu third cycle lepas saya FET yang ketiga ni, saya tak bed rest, tak buat macam ni. Saya cuba langgar pantam, saya nak tengok saya langgar kali ni dapat ke tak cakap kan. Tapi mungkin sebab ubat juga kot, mungkin sebab kita tukar sikit. Doktor tukar. So kita belajar kan. Kita mungkin dah study pasal kes saya ni kot kan. Saya yakin yang doktor mesti dah study pasal saya punya kes ni. Macam mana lagi nak buat macam ni. Tak mungkin doktor akan follow yang previous punya ni. So saya pun sebenarnya berharapkan juga dekat doktor punya treatment, advice tu. Dan saya pun macam berharap juga dengan saya punya effort. Itu macam akhirnya alhamdulillah. Dan masa sama saya pun yakin yang benda ni kalau Allah berkehendakkan, so adalah macam tu. Kalau kali ketiga tak ada, dah tak ada dah nak keluar apa, nak masak, nak resepi macam mana, dah tak ada dah tahu. Kalau katalah hari tu tak lekat juga yang si kecil ni, saya akan proceed lagi. Mungkin saya akan tak tahu nak cakap macam mana dah. Tersilap tak macam resepi apa lagi tak tahu nak buat dah. Macam tu. Itulah. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tanya, puan nak tanya. Ketiga. Buang dulu. Buat operate. Kalau ikutkan doktor advice, patutnya saya kena tunggu dalam umur setahun. Macam itulah. Setahun kan. Sebab kita takut luka Caesar tu masih basah. Tak. Kita buka. Kan? Sebab dah lekat teruk juga. Masa buat operation fibroid tu kan ada isu dengan bowel, ingat tak? Bowel. Dengan usus melekat. Saya punya fibroid tu, usus tu, masa doktor tengah prosedur tu, doktor cakap dia tengah nak buka tu, dia nak tarik fibroid tu, nampak tarik dengan usus. So terpaksa stop, tunggu doktor pakar, panggil doktor usus datang jahit. Untuk datang jahit. Itu saya tak tahu selepas prosedur tu
baru saya tahu sebab saya kena masuk tiup kat sini. Puasa 5 hari kot. Ya. Tunggu usus tu baik. Tunggu usus tu baik. Sedar. Masa masuk tu sedar. Saya rasa tiup tu dekat sini. Dekat tengah ni, kat dada kita ni, berjalan-jalan macam tu. Kalau kita bergerak, dia pun bergerak. So saya rasa macam, tolonglah, tiup apa ni? Macam tu kan. Sebab nak tunggu usus tu baik. Kalau tak, dia macam kembung. Masa nanti muntah. Muntah darah lah. So nak tunggu usus baik, kita pakaikan tiup supaya angin tu keluar. Supaya usus tu tak kembung. So tu yang kita sebenarnya tak nak buat masa second FEP tu. Sebab nanti operation ni dia banyak lagi melekat-lekat, risiko. Tapi kita dah cuba, tapi dia tak lekat. So that's why kita buat jugalah operation tu. Oh, saya lupa tahun bila 2000 berapa yang saya cakap, saya ada endometriosis juga kan. Saya ada endometriosis tau, scar melekat dekat dinding rahim kan doktor. Itu pun salah satu punca jugalah sebenarnya, dan terpaksa bersihkan lah. Doktor, saya buat tu dengan Dr. Hamid. Masa tu saya pergi refer, sebelum saya jumpa Sofia, saya jumpa pakar sikit puan Dr. Hamid tu. Saya check dengan dia dan dia check ada endometriosis dekat dinding-dinding rahim tu. So dia pun advise saya, dia lagilah pakar lama kan, dan dia cakap kalau tak buang ni, chances untuk kita untuk ada tu, dia kata sangatlah tipis. Saya pun serah diri, buang lah endometriosis tu, tapi masa proceed dengan doktor kurang Dah kurang. Ada fibroid pula. Ada fibroid pula melekat. Macam-macam proses. So that's why yelah kan masa tu. Okay, ada soalan daripada online. Dia kata daripada Nirian, sorry terlepas, how you feel bila ada 2 sahaja yang survive? How you very positive? To be honest, apakah sumber kekuatan? Bila embryologist call cakap okay, ada 2 je yang survive, masa tu memang down, sangat down, dan rasa nak call doktor, boleh tak saya nak buat OPU balik. Sampai satu tahap macam saya pernah tanya doktor dulu kan, saya cakap boleh tak doktor kalau saya nak buat OPU semula. Saya tak ingat apa yang doktor advise kat saya memang tak ingat. Tapi Saya risau masa tu sebab saya takut puan tengah orang kata macam denial ke, macam kita punya mungkin masa tu kita punya health dari segi emosi tak kuat lagi ataupun macam kita rebound, rasa macam rather than kita dah terima ke sebab macam puan kata nak datang nanti period ni saya nak terus start balik. Tapi soalan daripada puan apa tadi, Ninia tu, bila dia tanya saya apa perasaan saya memang down. Saya memang down sebab bila embryologist call kata ada 2 je yang survive, saya dah tak happy sebenarnya, dan saya terus berfikir macam nak cakap dengan doktor saya nak buat OPU balik semula untuk tambah telur. Tapi saya tak ingat apa yang doktor cakap, dan macam doktor cakap lah, mungkin saya punya emosi, dan macam mana saya jadi positif balik bila saya kata tak apalah, saya cuba je, kalau kata tak ni saya akan proceed the next cycle. Itu saya punya plan. Saya pun cakap dengan husband saya cakap, selagi saya kuat, selagi saya ada saya bernyawa, saya cakap saya nak cuba juga. Sampai satu tahap kalau dah tak ada langsung baru saya akan stop. Sampai macam itulah. Itulah yang yang memberikan semangat dekat saya untuk saya teruskan. Saya umur masa tu 39. Makin tinggi, macam saya cakap awal-awal tadi, umur makin meningkat, AMH kita makin rendah. Itu masalah yang kita akan hadap. Tapi mungkin setengah orang lain lah kot. Macam saya mungkin lain, mungkin puan lain, puan ini pun
Dia ikut pada antibody badan. Macam saya ni banyak sangat penyakit kot selama ni. Itu yang menyebabkan antibody badan saya makin orang cakap apa? Dia kacau dengan dia penyempilan. akan kacau kita ni. Dengan endo semua tu. Ya, betul. Jawab tak soalan saya? Betul. So that's the apa itulah sebab sebenarnya bila dah down tu kita rasa dah fikir lain-lain, dah bukan-bukan kan masa tu. So memang dia akan affect kita punya aktiviti, kita nak keluar, nak pergi kerja pun rasa tak ada, rasa nak tak ada apalah nak buat, rasa macam down sangat-sangat. Betul. Tersekat segala plan yang kita nak ni, yang macam okay, first do the plan, okay ni kalau mesti jadi. Saya punya pemikiran macam ni grade yang best ni, mesti jadi, mesti lekat. Betul. Tapi tak ada. Tambah pula masa kena double line tu, pakai blue Clear blue. UPT, blue wave tu, Clear blue, sorry. UPT tu naik double line, pregnant. Masa tu dah excited, dah happy. Wow, pukul 1. Bila check yang 8 hari, tak cakap dengan doktor pun, yang sebenarnya itulah mengingkar derhaka kan. Doktor dah cakap jangan check. Kita kan ingin cakap apa macam siapa tak kan? Semangat tu. Tipulah kalau kata macam tak check, mesti semua orang akan buat perkara yang sama. Bukannya saya seorang je, semua mesti akan buat perkara yang sama. Cukup je, okey dah 8 hari, check lah pagi-pagi tu. Subuh tau saya check, subuh tengok naik, pregnant, sangat happy, macam wah bestnya. Masuk hari ke the next day, 2 hari nak pergi check beta, doktor muka dah lain. Saya macam pelik. Yang saya kan tu lah, doktor muka dah lain. Saya macam apa betul doktor cakap, puan minta maaf, keliru sikit lah. Saya terus macam kenapa macam tu. Saya punya ni, kenapa doktor? Sebab saya check pregnant, macam tu. Saya pula bagi soalan susah kat doktor nak jawab. Saya cakap, kalau saya di tempat doktor mesti cakap, susah saya nak jawab soalan macam ni. Itulah yang saya boleh kongsikan sedikit perasaan saya. Ada tu yang nyorok-nyorok beli UPT strip. Suami dia tak bagi. Jangan. Pasal dia dah beli dah dengan Shopee siap-siap. So yelah. Yang tu memang bila part cycle nak sampai ke beta tu, dia punya perasaan emosi bercampur baur tu sangat tinggi. So dekat situlah kita kena strong sebenarnya. Jangan, setengah cakap, jangan down time tu, nanti dia akan effect kita punya kalau kata pregnant tu dia akan effect juga. Sebenarnya betul saya tak tipu. That's why saya minta semua TTC yang tengah menunggu 10 days before beta tu, tolong kawal emosi. Jangan fikir aduh ke, sebab sometimes kita tak ada simptom. Macam saya tak ada simptom langsung. Saya tak, masa yang yang second tu saya ada simptom. Saya rasa macam sakit perut, saya macam bloated, saya rasa macam setengah orang dia cakap, saya macam tu lah dulu. So ada lekat dia cakap macam tu. Ada bila baca, saya share dengan kawan-kawan. Saya ada seorang kawan juga yang buat dengan Sofia, dan kita orang selalu share together. Rasa macam mana masa sebelum ni kan. Lepas tu dia kata, masa tu dia sakit, dia ada bloated sikit darah, dia ada macam spotting. Dia ada spotting darah. Lepas tu perut dia rasa macam bloated sikit, macam ada angin, dia cakap macam tu. So bila kita rasa macam tu, betul ke, ada ke, kita akan rasa macam tu tau. So macam perasaan jahat tu macam negatif. Spotting tu pun salah satu, dia depends pada setengah orang lah kan. Macam kawan saya tu, yes, dia ada spotting sikit tapi dia pregnant. Mungkin masa tu orang cakap, tak tahulah, pengalaman yang saya terima daripada TTC yang lain ni, dia cakap itu bila baby nak menempel. Tak tahu dah kan, kita bukan doktor ni, kita tahu kan. Lepas tu itu yang menyebabkan kita macam kenapa tak ada macam tu. Lepas tu yang third cycle nak jadi tu, masa yang dapat dia ni tu, saya tak rasa apa-apa, langsung tak ada. Masa tu pula dalam fikiran saya,
tak ada lah ni. Macam tu kan. Tak ada lah ni. Memang tak ada dah macam tu. So tak adalah rasa macam biarlah. Bila saya dah ada perasaan macam biarlah, malah nak fikir. Kadang-kadang sebenarnya itu kita tipu diri sendiri. To be honest, saya cakap perasaan tu adalah perasaan yang saya tipu diri saya sendiri. Macam biarlah, malah nak fikir. Sebenarnya saya fikir je. Cuma kita nak buang rasa macam tak nak fikir tu. Sebab benda tu efek emosi. Bila emosi kita macam cakap tak ada, nanti fikir tak ada kan, tak ada betul lah macam tu kan. So takkan nak fikir ada. Bila tak ada nanti kita frust lah macam tu. So saya, to be honest, saya cakap perasaan tu saya tak suka. Tapi saya terpaksa hadap dan saya kontrol diri saya. Saya pergilah, saya tengok TV lah, saya pergi jalan lah, saya pergi shopping lah. Shopping yang biasa, kedai RM2 ke apa ke, untuk macam untuk kadang pergi mall lah. Saya pula tak minat tengok wayang. Saya pula tak tengok. So saya suka-sukalah macam tu. Pergi sana, jalan dekat-dekat ke round tempat kita kan. Itu je yang boleh buang saya punya. Kadang-kadang saya meet up dengan kawan-kawan untuk release. Bila ada kawan-kawan yang start pasal macam ni okey tak ni so saya macam nak jawab susah lah, tak jawab pun susah lah, macam tunggu je lah macam tu. Yang macam mana dengan family? Family saya so far mak saya dia jenis macam tak apa, mak doakan macam tu. So sebab saya kan lama semua, so mak saya tahu macam mana. Dulu mak saya pernah cakap jugalah dengan my late arwah ayah saya. Dia cakap kenapa dia cakap macam tu kan. Mak saya pernah cakap lah, masa tu mak saya tak cerita dekat saya, dia cerita dekat my sister lah. Mak cakap kenapa dia cakap macam tu kan. Adik-beradik yang lain, saya ada 2 orang kakak dan 2 orang abang. So yang lain semua anak dia ramai. So bila kena dekat saya, mak saya macam kenapa dia cakap kan, ikut siapa ni macam tu. So pemikiran orang tua tau. So bila dia tak cakap dengan saya lah, dia cakap dengan my sister. So my sister pun cakap pelik lah dia cakap macam tu kan. Kakak anak dia ramai cakap ni, tapi cakap entah, saya cakap macam tu kan. Saya tak tahu, cakap entahlah cakap dengan saya tahap macam tu. Malah dah dengar betul lah mak cakap tak apalah, nanti ada rezeki. Mak cakap kan ada, mak doakan, mak selalu doakan, mak cakap kan. Mak cakap masa mak saya pergi umrah tu, mak saya pun doa juga. Saya follow sebenarnya pergi umrah tu, saya pun berdoa juga dekat Allah. Tapi orang cakap macam pernah lah dulu kata duduklah depan Kaabah tu, nanti adalah rezeki apa semua kan. So saya cuba buat, tapi bila benda tu tak datang terus, so pada saya macam belum rezeki. So saya tak adalah mengharapkan. Orang cakap kita kata macam kita sentiasa berdoa, tapi kita menanti keputusan ni, mungkin cepat mungkin lambat. Betul tu. Family saya pun diorang tak adalah push ke macam tengok ni, tak ada, macam saya tak pernah. Even my relative pun macam mak lang saya lah, macam mak saudara yang paling concern saya punya mak saudara yang tu lah, mak lang saya tu, dia cakap oh alhamdulillah lama mak lang tunggu macam tu baru ada. So diorang semua positif lah, diorang dah faham. So bila saya pregnant tu, semua orang macam excited nak tunggu tengok anak saya nak keluar ni nanti macam mana muka dia macam tu. Even my best friend pun, kawan-kawan saya yang lain pun cakap tak sabar nak tengok anak kau muka macam mana macam tu. So bila dah keluar tu rasa macam so dah stop lah. So dah puas lah, maksudnya diorang dah tengok, diorang dah puas lah macam tu. So ada juga akhirnya macam tu. Mak pun excited. Belah in-law pun dah macam, dulu in-law saya pernah cakap ambil lah anak angkat macam tu. Kita orang bukan tak nak sebenarnya, bukan tak nak. Ada my cousin tu, dia bersalin, anak dia 3 bulan dia meninggal. So yang kecil tu kira tak ada mak, kira macam tak sempat dia nak membesar tu. So my mother-in-law pun cakap ambil lah anak cousin tu kan, bela. Tapi saya cakap dengan mak mentua saya cakap bukan saya tak nak, saya cakap saya belum ready. Saya takut nanti akan ada macam saya takut saya tak berasa adil. Saya cakap dulu, saya takut nanti ni bukan anak saya. Saya akan, bila saya marah sebab saya ni ada
kira macam temper juga sebenarnya. Aku cakap apa macam inilah manusia kan. Kan ada marah, ada rasa macam bila stres sikit kan nanti. Takut kita tak betul-betul care macam anak sendiri. Risau juga. So saya cakap dengan mak mentua saya dengan side lah husband. Saya cakap tak apa, kita orang usaha dulu, cuba dulu. Sekarang dah ada, so senyap lah. Tutup dah semua. Okey, ada Puan Zaira Masriza, dia tanya, Assalamualaikum Puan, pregnant tu masa tu umur berapa? Saya Exactly dia masa pregnant akhirnya. InsyaAllah. Umur berapa lepas? Masa pregnant tu usia berapa? Okey. Masa saya pregnant tu umur saya 40. 40. 40. Saya transfer bulan 2 8 hari bulan 2 saya transfer saya transfer bulan awal bulan 2 dan saya pregnant 8 hari bulan 2 doktor. 10 hari bulan 2. Masa check beta tu pada 10 hari bulan 2. Masa tu umur saya 40. Saya lahir September 2020. Saya lahir September 1982 masa tu. So saya masa September setahun sebelum saya pregnant tu, saya transfer tu, saya dah 40 dah. So saya kahwin masa tu dalam 30 lebih. Saya gap lama sangat. Terlalu jauh saya punya ni. Masa saya pregnant, saya kahwin tu pun saya tak lekat terus. Tak ada, dalam setahun 2 pun baru ada yang tiba-tiba pregnant. Tapi tak tahu pregnant sebab bleeding. Ya kan period. Tapi sebenarnya itu adalah luar rahim. Sampai dia pecah. Saya sampai pengsan. Saya tak tahu itu rupanya mengandung luar rahim. Lepas tu bila saya dah buang yang tu, dia terus operate macam C-section tu, operate yang besar. So saya tak boleh ada plan untuk pregnant. Tapi nasib baiklah masa tu memang saya seorang yang sangat susah untuk pregnant natural kan. So saya biar je lah lama. Sampailah satu tahap saya cakap tadi yang saya pergi refer LPPKN ni kan. So saya rasa macam lambat lah. Saya ni jenis macam lambat lah UI ni. Cakap ni kan. Macam tu. Masa ada yang tanya Puan, dari Teacher Nurul, apa perbezaan persiapan cycle nombor 3 FET dengan cycle nombor 2 nombor 1? Yang saya tahu tak ada rehat. Kan. Buat tak tahu je. FET yang pertama tu Hari pertama, apa yang you buat masa yang dia lekat? Buat tak tahu ke? Ikut tak pantang larang tu? Yang tu yang lekat. Ada. Saya tak pernah ikut pantang larang. Tu dia mana cakap lepas saya salin tu pun saya cuma pantang 14 hari je. Selebih itu saya pantang cowboy. Makan ikut. Dan orang cakap kalau orang tua tahu memang kenalah saya kan. Tapi saya cakap masa anak saya umur 14 hari tu, saya dah pergi makan kebab dah. Jangan pecah rahsia. Ada. So basically yang lain maksudnya makan ubat tepat. Yang penting tu buatlah. Betul. Kan? Yang baring atas katil je. Tu saya tak sebenarnya pada saya depends pada masing-masing. Yang kalau nak bed rest terus pun terpulang pada diri masing-masing. Macam saya ni, saya jenis lasak. Saya tak suka duduk diam. Macam saya rasa macam tak apalah. Saya cuba berhati-hati dengan cara tersendirilah. Macam okay, saya tahu dia ada dekat dalam saya punya mindset. Since saya dah transfer, saya tahu ada. Sebab macam saya cakap, okay, masa dia transfer umur dia pun dah 5 minggu macam tu. So cuma dia proses untuk menempel. Kita bukan daripada natural. So, kalau natural tu proses untuk menempel tu kita tak tahu kan bila. Tak tahu je dah pregnant. Macam kita ni kita tahu. Kita tahu bila kita FET, kita buat transfer tu, kita dah tahu dia memang dah ada. Cuma dia berjalan-jalan dekat dalam kita punya ovum, dalam kita punya rahim tu untuk mencari tempat dia. So that's why daripada situ kita macam saya cakap, okay, dia dah ada, cuma saya kena careful lah, kena jaga pemakanan macam so tak mengelakkan untuk dia tak melekat. So pemakanan ni yang saya percaya apa yang doktor cakap, jaga pemakanan ni
mungkin daripada kita punya darah. Darah kita tu bila kita makan benda yang sihat, benda yang berkhasiat, mungkin benda tu membantu untuk embryos tu menempel dan dia match dengan kita punya sel dekat dalam rahim. Mungkin itulah kot. So that's why orang kata jaga pemakanan, makan benda yang sihat. So saya pun buatlah macam tu. Saya cuba alhamdulillah. Ada buat senaman ke apa ke? Senaman masa lepas masa lepas FAP tu saya memang tak ada senaman apa-apa. Saya duduk diam sebab saya pun menjaga juga macam kan nanti kalau exercise kan sebenarnya kalau ikutkan saintis lah saya baca lah Dr. Sori. Tak apa. Apa cara saya dia duduk cerita? Saya ni tak cakap macam tiba-tiba macam dah boleh jadi doktor. Boleh. So kan sebab macam bila kita non-stop kita banyak belajar tau. Banyak belajar benda yang macam kita kaji diri kita juga. Dan dalam masa yang sama doktor kaji diri apa yang doktor punya part. Macam kita kaji diri kita. Kenapa tak lekat? Mesti ada sebab. Kenapa? Mungkin sebab lasak sangat kot. Kita daripada macam tu. So apa yang saya faham macam apa tadi saya nak cakap tadi saya dah lupa dah. Potong aku. Apa yang pantang larang tadi tu? Macam pantang larang kan. Macam saya cakap kalau sekejap, apa tadi saya nak cakap? Saya dah tak ingat dah. Itulah. Buat kerja doktor saya kan. You baca pasal diri you tengok apa yang orang kata dan tengok kita kaji pasal diri. Kaji pasal diri kita. So macam cakap okey, tak boleh kalau buat lasak-lasakkan nanti dia tak ni pula kan. So baik, jaga berhati-hati macam tu. Saya naik tangga juga, tapi saya naik slow macam tu. Tak adalah orang kata yes, macam tu. Rumah saya menggunakan tangga setiap masa. So saya kira macam saya tak adalah orang kata nak jalan yang macam laju-laju tu, tak ada. Dulu sebelum saya FET, saya cycling, saya naik saya hiking, saya buat benda-benda macam tu. Saya cakap saya kena kontrol diri saya sebab saya ni seorang yang memang dari asal dia saya sangat lasak. So that's why bila saya dalam keadaan macam ni, saya kena kontrol diri saya untuk jadi yang sangat sopan. Macam tu lah kan ibarat. Wanita Melayu terakhir. tak boleh jadi lagi doktor. Ini sekarang macam tak boleh jadi, tak dapat. Itulah saya punya pengalaman lah yang saya boleh share sedikit. Ada tak suplemen lain selain pada sup brokoli tu? air 5 ada tak suplemen? Sebab ada yang tanya daripada Teacher Nurul. Saya tak makan apa-apa benda yang mengarut. Macam contoh orang kata jamu ke apa ke, saya memang langsung tak sentuh benda-benda tu. Saya memang selalu sangat kacau Dr. Salihah. Sebenarnya kadang-kadang doktor saya nak beli suplemen ni, doktor tengok okey ke tak. Sampai satu tahap macam tu. Saya cakap so terpulang saya tak fikir dah kalau rasa doktor nak cakap puas suplemen ni kacau saya macam tu kan, terpulang. Tapi saya selagi saya tak dapat confirmation daripada doktor, memang saya tak akan beli. So saya cakap doktor, untuk yang suami saya ni nak kena makan betul tak yang ni doktor, cuba doktor tengok. Kalau doktor kata okey, baru saya beli, baru saya proceed. Kadang saya paksa husband saya, walaupun doktor kata dia tak ada masalah, tapi saya paksa juga. Cakap you dah tua, cakap kan, kita tak tahu. Cakap kan, so you kena assist lah, kena bantulah saya, cakap kan. So jangan harap macam okey, saya tak okey, you pun rasa tak ada, saya tak ada masalah, saya okey so tak ada, makan juga. So terpaksa lah ni, saya kata tak apalah, kita sama-sama nak, kita sama-sama buat macam tu. So saya punya suplemen macam biasa, Ubicol yang vitamin B, vitamin D saya tak tinggal, saya memang tak pernah tinggal. Folic acid pun saya tak pernah tinggal. Lepas tu ubat-ubat doktor, apa yang doktor bagi tu saya memang makan on time, saya tak pernah tinggal. Macam pemakanan, macam makan-makan ni saya makan je apa yang saya nak makan, saya tak ada issue. Cuma saya tak makan raw lah, macam sushi saya tak sempat tinggal lah, memang saya suka tapi saya tak makan sushi. Telur separuh masak pun dulu my favourite, saya terpaksa tinggalkan. Benda tu mungkin akan ada some bacteria parasite orang cakap kan.
yang boleh menghalang penempelan ke, walaupun belum ada, kita belum buat, tapi mungkin dia boleh ada dalam badan kita tak tahu kan. Lepas tu dulu saya adalah cat lover masa saya tak ada anak dulu, saya memang bela kucing yang fluffy tu. Yang saya nangis masa saya terpaksa tinggalkan kucing saya tu dekat kawan saya. Saya cakap tolong jaga dia. Sampai saya cakap kalau tak boleh jaga, tolong bagi balik, ataupun saya cuba macam mana nak care saya punya cat kan. Memang saya daripada saya muda dulu memang saya bela kucing. Sampailah saya ada asma. So kucing tu pun sebenarnya saya dah bela daripada saya muda dulu, daripada saya belum kahwin sampai saya dah kahwin. Sampai satu tahap saya bagi tahu doktor, saya cakap, doktor saya ada cat sebenarnya. Lepas tu doktor cakap cuba, kalau boleh cuba try. Untuk saya terpaksa let go kucing saya sedih sebenarnya masa tu. Lama-lama dah tak ingat dah. Dah saya pernah, sebab doktor pun ada bagi, doktor cakap terpulang, cuba dia cakap cuba elakkan lah. Dia cakap, saya tak kata cat ni menghalang lah kita untuk ada ni kan, tapi boleh dijadikan macam kalau cara kita care tu tak seperti macam takut parasite ke apa, kita tak tahu kan. Masa tu my husband panggil orang untuk clean saya punya rumah, semua satu hari tu clear tak ada cat. Memang sedih sebenarnya, tapi itulah terpaksa kan. Saya cuba dalam tu second cycle tu saya start, sebelum saya start second cycle tu saya dah buang kucing saya. Saya terpaksa buat macam tu. Kalau ikutkan saya tak nak buat, tapi saya terpaksa. Sebab tak nak ada environment yang ada benda-benda macam tu kan. Memang orang cakap macam saya cakap lah, orang yang pregnant natural ni mungkin dia orang punya ni lain, kita lain macam tu kan. Sebab kita ni struggle, kita ni daripada kita ni buat macam kita perlukan macam treatment ubat-ubat, so mungkin benda tu boleh menghalang ubat-ubat tu proses ke ubat tu untuk improve dalam badan kita ke, kita tak nak macam tu ke. Bulu dia kan, dulu tak payahlah tepuk macam ni bulu kucing kena. So saya cuba elak. Ada asma pun mesti lagi bila kucing degil. Okay, tak apalah, saya tak tahu berapa banyak lah bulu masuk dalam badan kan, so kita redha je lah kan. Alhamdulillah sekarang ni bila dah mungkin itu juga salah satu dia cakap penghalang dia. Macam maksudnya cuba try tengok ada apa lagi, tengok tak ada kucing macam mana dia punya ni. So mungkin itu juga salah satu orang kata yang ni lah kan, yang membantulah macam tu. Lagi tak ada, saya taklah cakap kucing tu menghalang, tidak, tapi terpulang pada masing-masing. Macam saya terlalu macam banyak sangat saya baca, saya study pasal macam mana okey ada kucing macam ni kan, so kita tak nak benda tu berlaku. Apa yang saya notice lah macam saya notice lah, bukanlah saya nak kata saya ni pandai sangat ke tak, tapi di surrounding saya, macam kawan saya yang susah pregnant, bila dia bela kucing, ada seorang tu anak dia premature. So macam saya pun tak tahulah, itu mungkin setengah orang, mungkin dia tak cukup zat ke dan tu kita tak tahu. So saya cubalah, boleh nak bela. Macam saya cakap lah, saya dulu pun cat lover, so saya cuba untuk tak ada cat, apa improvement dia, macam tu. So terpulang pada masing-masing. Orang cakap lain orang lain cara, lain orang lain antibody badan kan. Saya tak adalah, saya nanti tak adalah pula audience cakap macam saya ni pula kan, macam tu. Tengok saya mana tak menghalang, saya punya siapa yang pengalaman. boleh yang mana yang kita boleh usahakan, yang masa itulah. Okay. Alright, so orang husband mesti nak tanya berapa tu lubang tu besar mana buat IVF 3 kali tu, berapa agaknya Puan habis buat rawatan tu dengan suplemen, dengan sup brokoli semua tu? Agaknya ke tak ada resit tu dah hilang. Macam mana nak cakap, itulah saya
kalau bab-bab macam ni dia tak boleh hide, dia kena straight je kan. So macam okey, masa saya first IVF tu saya habis dalam 11,000 walaupun IVF kasih tu package dia adalah 8,800, tapi plus minus suplemen ataupun apa-apa je lah yang kita ambil extra. Contoh doktor kata okey, ubat ni diorang tak ada dalam package, so kita kena ready dah benda tu. So saya kena ready, okey saya ambil package 8,800 ni tak ada include any charge, maksudnya any ubat-ubat yang tak cover dekat dalam tu. So saya pun habis dalam 11,000 ambil darah semua. Buat apa yang dekat Sanford tu saya tak ingat saya buat apa itulah total semua tu dalam 11,000 lebih. Yang tu memang burn lah, memang tak boleh claim lah macam tu. Lepas tu nak jadikan rezeki masa siapa jadi PM saya tak ingat dah. Masa KWSP boleh dikeluarkan masa COVID. Sorry. Selepas pula. Masa yang second tu kebetulan diorang ada bagi kata boleh claim KWSP. Masa tu saya dah lega dah. Saya cakap saya nak cuba, tapi saya tak pandai lagi, saya tak tahu macam mana nak proses nak buat benda ni kan. So saya pun cuba. Yang second cycle tu saya ambil package yang 12,000, bukan 14,000 tu kan? Yang third 16. 14,000 tu saya ambil, tapi plus minus habis semua bla 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 dalam 22,000 dalam 22,000 macam tu lah. Tapi nak jadikan rezeki, setiap kali saya terus claim KWSP. Saya memang sangat laju kalau bab-bab macam ni. Sebab saya nak rolling. So macam pada saya macam lepas tu masa PKP tu pula ada jugalah pertambahan, macam kita dapat 10,000 lah duit ni kan. So alhamdulillah benda tu pun rezeki juga, so membantu. Lepas tu yang next tu baru saya ambil yang 16,000 tu saya habis dalam 20 lebih juga lah, tapi saya tak ingat sebab intralipid tu je dalam 1,000 lebih doktor. Maksudnya bukan 400. Tak. Intralipid tu saya tengok dalam 700. Intralipid tu last chances sebenarnya. Intralipid tu last idea daripada doktor lah. Idea? Lukrin tu dalam apa doktor? 500. 500. Lukrin 500. Intralipid tu saya tak ingat, tapi around below than 1,000 lah macam tu. So yang tu memang kita charge. Tapi doktor ada juga advice saya untuk saya buat yang genetik. Tapi saya tak mampu yang genetik tu 32,000 32,000. Masa tu bila doktor cakap kita cuba check genetik lah, tapi doktor tak paksa lah. Masa doktor cakap, doktor just advice kan. Tapi bila saya fikir tak apalah, saya cuba. Kalau tak ada juga yang third cycle ni, baru saya nak proceed yang genetik tu, yang 4 tu. Macam tu. Dia dah ready dah. Kena ready. That's why saya kan sekarang dah boleh claim yang KWSP tu kan. So saya dapat saya terus buat. So saya rolling daripada situ. That's why saya macam tak adalah dapat saya terus. Tak ada, saya tak ada rest, tak ada. Saya dapat saya terus buat. Saya dapat je saya terus buat. Saya ni jenis macam saya nak cepat. Saya ni seorang yang nak cepat je. High determination lah. Saya jenis tak sabar. Itulah yang paling ni, jenis tak sabar. Saya memang tak sabar punya orang. Kalau even nak tunggu 10 hari nak cek beta tu, kalau boleh hari ke-6 tu saya nak call doktor dah. Boleh tak kalau nurse nak cek sekarang? Tipu kalau tak pernah. Pernah cek sendiri tu lah kata Pernah cek sendiri tu lah kata sebenarnya. Itulah. So total ada dalam 12 dalam 60 lebih. 3 cycle. Third daripada first sampai third tu dalam 60 lebih. Kalau plus dengan genetik hari tu apa dia? Okey. Yang buang fibroid tu. Yang buang fibroid apa lagi? Banyak juga lah. Kalau yang masuk tu mau dalam 80. Fibroid tu dalam 20 lebih. Tapi kan? itu pakai insurans kan? Itu pakai insurans. Lega lah.
So kalau ada cyst, fibroid, ada polyp, kita pakai aim for insurance. Betul. Tapi sebenarnya benda-benda macam tu bagus juga. Pada saya macam since kita tak tahu apa yang ada kan. Saya pernah buat juga pap smear sebab saya nak confirm dengan doktor. Saya takut saya kenapa tak lekat-lekat kan. Kau ada ovari cancer ke apa ke, kita tak tahu kan. So doktor pun check. Risau juga kan. Saya macam tunggu doktor punya result macam tolonglah tak ada. Alhamdulillah lah tak sampai ke tahap tu. So perjalanan dalam 3-4 tahun total sampai bersalin 2019 sampai 2022. So 3 tahun, dalam 3 kali cycle, 3 kali cycle. 1 operation. Masa operation tu, itulah 6 month tu saya dah proceed. Rasa tak sampai 6 bulan kot. 4 bulan lebih tu saya terus cakap doktor, okey tak? Kalau okey, doktor transfer je lah. Sampai doktor pun macam, doktor jadi takut dengan saya. Cakap, betul ke Bang Sabrina ni? Masa macam tu. Saya macam, biarlah. Saya itulah kelemahan saya tak fikir risiko. Kan setengah orang risiko ni, kita mesti berani kan. Tapi saya tak tahulah kenapa saya kalau ikutkan benda tu pun bahaya jugalah sebenarnya. Tapi terpulang pada masa sebab tak ada rest. Tak tahu apa yang saya fikir masa tu. Puan, yang untuk yang delivery yang ni normal ke tak? Caesar. Kalau macam IVF ni, saya hari tu refer dengan Dr. Kamsia. Dr. Kamsia Andorra. Doktor pun dia tak prefer saya untuk normal. Sebab precious baby ni macam dia kata, dia terlalu, macam orang kata macam pada dia macam terlalu berharga. So tak nak, dia kalau boleh dia tak galak. Dia tak nak ambil risiko, dia kata. Sebab kita dah buat mahal cakap kan. So dia tak nak sesuatu yang orang cakap menghampakan lah macam tu. So dia cakap, saya tak tahu pun contraction tu macam mana. Saya tak tahu. Sehari saya masih lagi bekerja kan, sehari tu saya rasa saya tak boleh tidur tu je. Lepas tu saya pergi dekat emergency. Saya cakap, kenapa saya rasa saya sakit pinggang? Saya cakap macam tu, saya tak tahu kenapa. Lepas tu doktor kata, puan ni contraction ni. Dia kata, saya cakap tu. Lepas tu terus malam tu doktor dia cuba pecahkan saya punya air ketuban, tapi tak boleh. Dia just tengok normal. Dia kata kalau bleeding teruk lagi, sebenarnya tak ada bleeding. Lepas doktor buat prosedur tu, saya terus bleeding. Saya pun macam risaunya. Saya cakap, ini kan apa benda, darah banyak sangat, darah merah macam tu kan. Memang scary lah sebenarnya. Lepas tu dia cakap kalau sakit sangat, nanti bagi tahu kita buat emergency Caesar. Dia cakap macam tu. Tapi dia kata, tak apa, boleh lagi. Anak saya ni sepatutnya keluar 18 hari bulan 11. Tapi dia keluar 1 hari bulan 11. Masa saya pregnant, saya punya ni lah, bila IVF punya ni, risiko dia itulah macam orang biasa je. Kecil manis. Kadang-kadang saya adalah cakap JDM tapi tak teruk. Berat saya turun. Saya pun tak tahu kenapa. Makan macam orang biasa je makan. Itu pengalaman saya lah masa mengandung. Kalau kat keberatan boleh share bila plan next FET lepas anak umur 20 tahun. Sekarang pun saya dah 41. Nak tunggu rolling dulu. Oh ya ke? Tak apa. Tak tahulah saya sekarang umur saya 41. Tapi saya ada target. Saya ada target. Saya pernah cakap dengan Mas, saya cakap selagi saya tak 47, saya kata saya nak cuba. Saya cakap, Dr. Saleha Sun. Ayo. Lepas dia kata, dah lah, dia cakap macam tu kan. Dah tua. Dia pula macam, dah lah, dah tua. Lelaki kan. Kita kesian tengok dia main sorang-sorang. So kita akan rasa macam, tapi setengah orang, macam saya dah tak ada tiup. Masa hari buang fibroid tu, doktor dia tanya saya nak buang terus tak. Saya cakap buang je. Sebab saya tak nak nanti bila nak buat nak transfer
takut kena infection, doktor cakap macam tu. So saya pun ikut je. Saya cakap saya punya style, saya ikut je apa yang doktor advise. Saya tak, kalau doktor kata itu yang terbaik, saya follow. Saya tak ada kata, oh saya tak nak lah macam tu. Saya tak. Saya bukan jenis yang macam tu. Saya lebih prefer pada yang lebih pakar. Macam doktor kata, saya boleh tak kalau kita buang je lah tube sebelah ni. Saya cakap proceed. Sebab kalau itu yang terbaik, apa yang doktor rasa terbaik, buang je. So saya tak ada tiup, saya dah tak boleh natural, saya memang kena proses IVF. So tunggulah kalau umur saya larat, saya kuat, Nervous tak? doktor akan jumpa saya. Tapi nervous tu ada satu tu nervous. Itulah. Sebab kadang-kadang pengalaman yang manis tu kan, masa kita nak create balik tu lain tau dia punya tu. Mungkin yang satu tu pun saya pernah call siapa doktor dia cakap chances dia macam kurang. Embryologist kot. Yes, embryologist cakap puan buat balik semula lah, dia cakap macam tu, tambah Accumulate. Korek lagi. Korek lagi. Aduh. Nantilah fikir, saya cakap. InsyaAllah nasib. Kena buat OPU lagi sekali ke kalau betul. Saya kena start first cycle balik. Sorry saya lambat tadi. Baki Ya. ada baki blastosis. Satu tu je lah, tapi grade dia sangat rendah, 4cc. 4cc tu pun rasanya hari last saya ingat lah, embryologist cakap dalam hari, diorang push sampai hari kelima je. Lepas tu diorang freeze kan. 4cc 4cc. Yang anak saya yang ni pun grade rendah juga kan. Ada dalam, C. Grade C juga. tak silap saya. C juga, tapi doktor try push sampai di embryologist push sampai day 6. Last ada satu day 6. Masuk 2 sekali. Saya masuk 2 dan tapi dia tak pecahkan sel, dia jadi satu je. Dapatlah seorang tu je. Tak dapatlah twin. The last OPU dapat 3 Masa third OPU tu saya dapat 11. 604 je fertilize. Satu tak boleh survive, tinggal 3. So 3 tu je lah harapan. Tapi satu yang Satu yang satu lagi tu baki. Yang baki tu pun diorang stop untuk fertilize dia, takut dia down kan. So okey lah daripada tak ada. Lepas tu itu pun masa itu pun harapan juga. Saya cakap kalau 2 ni masuk tak jadi juga, itulah harapan terakhir saya. Tapi Alhamdulillah lah kan. Yang tu pula tertinggal, sian pula dia kan. Tapi pula nak kena tunggu buat lagi sekali untuk backup dia juga. Embryologist tak suggest ke kalau ada rezeki lah nak next activity pakai je yang 4cc. Itulah ada juga terfikir. Yang straight 4cc tu. Tapi saya pernah tanya Dr. Azlin masa dia buat saya pun itulah, saya sebenarnya masuk juga kalau macam doktor ada buat macam live online ni kan. Saya ada tanya Dr. Azlin, saya cakap kebetulan Dr. Azlin buat online kan. Saya jarang nampak doktor live sebenarnya ke doktor haid saya tak sure lah kan. Tapi Dr. Azlin, saya follow Dr. Azlin punya lama dah rasanya lah. Masa pregnant kot. Saya tanya Dr. Azlin, saya tanya dia, saya cakap doktor kalau saya proceed posisi ni, doktor cakap dia tak suggest. Lepas tu dia kata kalau lepas tu saya tanyalah posisi ni dia akan bila TOR dia akan low grade ke. Lepas tu doktor cakap mungkin ya, mungkin tak. Macam itulah. Dia depends pada lactosis tu. So dia tapi saya tanya dia, doktor kalau saya ambil sisi ni masa umur saya 40 berapa saya bilang 40 something. Lepas tu doktor cakap tak ada masalah sebab dia kata masa diorang collect tu umur saya 38. So lactosis tu berumur 38 tahun. Sebenarnya dia tak ada isu kata kalau macam saya buat balik semula, saya daripada first saya balik masa umur saya sekarang, mungkin saya punya embryo tu kira umur kita lah. Dia punya lactosis dia dia punya usia dia. Usia dia sudah susah nak. Jangan. Okey. So itulah perjalanan dia. 3-4 tahun juga kan. So ada apa-apa soalan nak tambah?
nak tanya. Ada yang kata ada tak beza masa kali ketiga yang melekat dengan kali yang pertama dan kedua tu week tu kita explain puan makan ubat tapi yang lain pantang tak jaga sangat. Lepas tu ada apa pemakanan yang bagus untuk dapatkan telur berkualiti. Makanan yang bagus untuk dapatkan. Puan buat sup brokoli dengan air. Itulah Ada lagi sup tak? Brokoli, tak. Yang sup brokoli tu sebenarnya masa saya plan untuk fresh transfer. Lepas tu Masa nak transfer yes, tu. masa nak transfer. Masa dah transfer tu baru saya makan sup brokoli, saya minum air delima. Masa OPU tu saya tak ada makan apa-apa kecuali suplemen. Saya masa untuk OPU tu, sebelum OPU tu saya bergantung pada suplemen. Saya pemakanan saya tak kisah. Saya makan je apa saya nak makan. Tapi masa FET 2 weeks tu barulah saya betul-betul macam ada pantang juga lah. Tak adalah betul-betul pantang. Macam masak sendiri. Kadang-kadang makan juga kedai. Oops. Yelah. Yang masak sendiri tu lah Dah kembang dah tekak lah masak sendiri. sup brokoli tu saya makan pagi, tengah hari, malam pun saya makan juga. Saya akan makan dengan roti, saya buat sendiri. No choice. Macam saya 2 minggu, nak tunggu 2 minggu tu kan. Tapi saya makanlah juga nasi dengan ayam goreng macam tu. Tapi kalau boleh elakkan pedas sikit lah. Nak sikit-sikit tu boleh lah macam tekak. Kita kan mesti nak kena ada pedas sikit kan. Boleh je. Tapi jangan terlalu pedas yang sangat pedas tu. Itu penjagaan saya dalam masa 2 weeks. Minum, macam saya cakap, saya minum air delima tu yang Rausch dalam kotak tu. Kalau saya jumpa kat pasar malam ke ataupun dekat tepi jalan yang dalam botol tu pun saya beli. Kalau buah tu saya tak pandai makan. Kalau buah delima sebiji tu saya memang tak pandai makan. So saya tak pernah makan buah tu. Lepas tu orange saya ambil. Yelah apa-apa saja jenis buah, anggur, apa buah yang saya makan. Yelah antara buah-buah tu yang saya makan. Air delima tu je air. Yang buah dia saya tak pernah beli. Kalau solat macam mana? Solat Kalau solat saya solat duduk. Masa 2 weeks tu. Masa 2 weeks tu saya solat duduk. Sebenarnya boleh je nak solat macam biasa tapi saya tak yakin. Saya berserah pada Allah. Saya cakap solat duduk ni adalah saya rasa untuk saya adalah yang terbaik lah kot sementara saya nak ni. Dan saya memang solat duduk selama lah sampai bila saya pregnant saya terus solat duduk sampai saya habis. Betul, saya tak tipu. Saya memang solat duduk. Okey, nasihat daripada suami. Ada yang memberi orang kata support yang kuat. Naik turun Okay. hantar cari parking, tak ada parking. Aduh. Kalau Encik boleh share, ada tak apa-apa yang untuk para suami, ialah yang kena cocoknya wife kan. Jadi doktor sebab beberapa ni tolong cucuk. Okey, Assalamualaikum. Expert dah. To be honest, daripada first sampai third yang kita buat tu, saya tak tinggal, maksud dia saya tak tinggal dia buat seorang-seorang lah. Setiap kali appointment, saya akan make sure saya ada dengan dia, saya hantar dia. Lepas tu pada masa yang sama, daripada segi tu kita support juga dia punya macam kita minta advice doktor apa yang saya boleh makan atau diet yang untuk kita rasa boleh bantu proses untuk buat IVF ni. Sebab kadang-kadang macam kita ni lelaki kadang-kadang macam kita rasa macam kita tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya kita perlu support pada masa sama bila kita buat macam tu kita dapat support dia punya emosi lah. So dia tak rasa keseorangan lah, maksud dia. Dan saya rasa itu yang penting lah, kita support segi emosi apa semua. Sebab dia tak boleh, bukan dia tak boleh stres ke apa, cuma kita nak make sure dia tak ada macam
Sebab result untuk dapat anak tu kita nak sama-sama kan. Jadinya kita buat sama-sama lah semua benda. Itulah yang saya buat selama 3 kali cycle untuk dapatkan ni nama dia Mariam Khadijah ni. Mary. Itulah. So sometimes kita rasa macam tak ada apa, ikut je pergi appointment, duduk, betul. tapi untuk I think untuk isteri-isteri Untuk isteri rasa kita macam dia rasa supported macam lah. tak keseorangan lah bila kita ada dengan dia. Itulah penting orang cakap kan. Dan oh no. Dan macam try ambil part dalam dia punya cycle untuk proses apa macam injection, ubat-ubatan tu you ambil part. Beranikan diri, kalau takut dengan jarum you kena beranikan diri untuk jadi doktor. Sebab dia banyak cucuk dengan di bahagian-bahagian yang kita rasa macam kita sendiri rasa ngilu kan, macam perut apa semua kan. So you kena cucuk, you kena beranikan diri you, tak apa, I cucuk you punya perut. Cucuk lah. Dia boleh, dia ada option untuk dia pergi ke klinik je pun untuk ambil injection tu, minta nurse untuk injectkan. Tapi kita ambil part lah dalam bahagian benda tu untuk dia punya lah, orang cakap dia punya emosi dia. Emotional support, yes. Betul. Saya rasa itu penting lah. Masa dapat keputusan yang negatif tu macam mana? Yang okey, untuk yang first untuk yang first tu kita ingat macam IVF ni sangat straight to the point. Kita buat treatment tu sperm and then kita transfer dan kita ingat okey, that's it, tunggu je result positif. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak semudah tu. Masa tu expectation kita tinggi dan to be honest dia sangat down lah. Sangat down. Macam very high, you have high determination. Betul. Tak dinafikan you also go through ups and downs. Yes, betul. Sebab kita punya aim kita adalah untuk dapat. Tapi bila kita dapat tu macam mana kita kuat pun kita akan rasa down kan. So dia perlukan support lah. Kalau kita ni lelaki susah nak menangis kan, cubalah nangis sama-sama. Cuba. Sebab dia perlu, kita kena ada dalam proses tu. Betul. Nangis juga. Sebenarnya saya ni sensitif juga sebenarnya. Tapi saya rasa pada ada yang mungkin macam susah nak menangis, you kena ada dengan dia lah. Dan kalau perlu, sebab dia akan ambil masa untuk dia heal benda tu, seminggu 2 minggu. So kalau you ada masa, you try. Kalau perlu ambil cuti. You rasa kalau macam perlu pergi somewhere, bawa je. And then untuk second punya cycle yang kita nak buat tu, kita pun kita tak tinggi sangat expectation sebab kita dah tahu benda ni kita buat macam mana pun in the end Allah yang tentukan sama ada you dapat atau tak dapat. So kita go to the second, negatif juga, tapi masa tu down, memang down, tapi tak seperti yang pertama. Masa yang second tu kita dah ready untuk okay, kita buat yang ketiga. Yes, sebab dia kena dua-dua. So kita cakap kita buat yang ketiga. After that both. Sebab saya macam actually my husband tanya macam mana apa yang you rasa, dia cakap. So after knowing the result or before that? After knowing the result, lepas tu dia tanya apa yang you rasa, apa kita punya plan lepas ni. So saya cakap dengan dia, selagi saya ada kekuatan saya akan buat. So dia support. Sebab kita to be honest cakap, masa as a wife, masa kita ambil treatment tu, emosi kita macam tak balance. So kita akan sangat sensitif. So as a suami, husband ni, itulah letakkan diri dekat, ambil part dalam proses tu, dalam situation ni. Sebab ubat hormon tu dia akan dalam proses IVF tu, memang kita punya emosi, saya sebagai perempuan ni, saya memang selalu tak balance. Betul. Dia tak ambil ubat hormon pun tak balance. So bila tak ambil
Lagi tak balance. Macam So kita decide, maknanya yang kedua tu kita ready. Ready pun kita ni manusia kan. Kita ready pun bila kita tahu result tu negatif, kita still rasa macam okey, tak apalah. So kita dah plan untuk yang ketiga. Tapi pada masa yang sama doktor dapat tahu yang dapat detect yang fibroid tu semua. And then kita ambil keputusan untuk buat prosedur untuk fibroid tu first. So kita rest dulu untuk yang sebab kita rasa after second, yep. Sebab kita rasa macam kalau kita yang buat third tu pun, kalau fibroid tu ya kita tak tahu, tapi kita cuba kecilkan perkara-perkara yang boleh risk dia tu kita cuba kecilkan. So kita go to fibroid punya operation. And then fibroid dia agak besar, dan pada masa yang sama fibroid dia masa operation tu melekat dengan usus kecil pula. So dia punya proses untuk untuk sembuh tu ambil masa lah. Dan masa tu dia rasa macam bila dah fibroid dan sangkut dengan usus kecil, so kita rasa macam ada peluang lagi ke nak buat kan, nak buat untuk yang third kan. And then kita dah lepas untuk yang fibroid tu punya tu, kita go to third punya ni lah. Macam mana pun kita pergi jugalah. So yang third tu kita start pun cycle daripada fresh cycle lah kan. Kita collect balik semua. So kita start daripada first, second, third, kita start from zero kan. Start daripada cycle pertama. Sakit OPU. Saya pernah OPU masa dah keluar tu first tak sakit. Yang third OPU tu sakit sebab saya kena ovary hypertension. Dia bleeding banyak. Sebab saya banyak bleeding. Masa banyak tu itulah sebab terlalu push kan. Non-stop. So kita pergi yang third lah. Yang ketiga tu sebenarnya untuk yang ketiga tu kita ready untuk keempat, to be honest. Sebab macam kita rasa macam selagi orang cakap yalah kita selagi ada daya lah orang cakap, selagi ada daya kan, macam tajuk ni selagi ada daya. So kita go je, kita pergi je. So alhamdulillah yang ketiga tu alhamdulillah berjaya. Wife dia langgar pantang, dia pergi check sendiri. Hari ke berapa? Hari 7. Hari ke-7. Hari ke-8. Hari ke-8. Lagi 2 hari nak beta. Lagi 2 hari nak beta. Yang beta. Jangan buat. Dia beli Clear Blue. Yang paling orang cakap paling power lah kononnya kan. Then bila dia decide untuk beli yang power, and then dia bila test positif, tak tahu, dia kat luar seorang-seorang pagi. Taklah, yang first, no. Yang second, yang third, kita cerita yang third. Yang third tu saya beli yang tak power. Oh, yang tak power. Sebab saya dah pernah tipu. Yes, sebab yang first tu, yang second power, kita bukan tertipu. Dia detect benda lain sebenarnya, tapi dia bagi false result lah. Dia bagi false result. False positif. Yang first tak check sendiri. First tak check sendiri. Second check, and then bila pergi ambil darah sebenarnya negatif. The third one dia beli Shopee. Bundle dia beli. Yang biasa tu, yang just yang RM1 RM1 lebih. straight. Sebab dia nak make sure every hour is positive. So pagi yelah setiap setengah jam. Lebih kurang mana. So bila konsisten dia positif, kita yakin dah lah sebenarnya. Tapi no, sebab kita dah kita ready keempat. Dan bila pergi kita check, lepas tu kita datang balik selepas beberapa jam kan. Kita pergi makan. Masa tu dah tahu result dah, so macam happy macam tak apalah kalau mesti doktor surprise. Lala kita orang Lala surprise kan. Check lagi sini. Kan. Check lagi.
Tapi untuk kita yang melalui IVF ni, saya rasa dia tak macam orang normal punya advice daripada doktor. Macam orang normal maybe bila dia tahu positif, dia dah positif lah, dia dah tahu. Macam kita ni bila saya rasa sebab kita IVF ni, kita sentiasa kena follow dengan doktor. So doktor akan update perkembangan dia. And then ada macam kita rasa macam orang lain rasa macam tak ada apa-apa, macam kita takut bila kita nampak macam kita check positif, lepas tu kita check lagi beberapa minggu lepas tu dia macam heartbeat tu kan nak sampai ke tahap doktor kata okey grad. Dia ada selepas ambil darah tu dia ada berapa period lagi untuk cakap okey ni saya confirm. Masa doktor cakap Dia okey macam grad tu dah lega. Tapi sedih sebab yelah nak kena tinggal doktor dah. Tak upgrade lah pergi Andorra. Okey upgrade Andorra pula. Berapa bulan yang macam doktor kata okey, insya-Allah confirm? Berapa minggu First trimester kan. First trimester. First trimester. Dalam 10 minggu macam tu. 10 minggu. Yes. Masa apa kita datang balik after 2 weeks tu, doktor kata datang balik masa dah 5 minggu masa 5 minggu tu check pun adalah macam some dot kat situ. Lepas tu doktor cakap kita tak boleh terlalu macam yakin, takut yang tu tak ada bukan dia ada macam orang cakap ada step dia yang buat kita macam masih tak kuat lagi. Macam kalau orang normal lain. Tak takut, tapi saya tak pernah miss saya punya pantang makan brokoli lah apa semua minum tu. Masih continue. Saya continue sampailah saya rasa saya sampai setahap saya tak sabar nak makan ada 2 suplemen. Tapi saya cakap doktor bila boleh saya makan suplemen ni? Lima apa? Itulah Neobimin. Bukan. Yang ginola. Genilia. Macam Obimin. Apa suplemen orang pregnant? Orang pregnant yes. Sebelum tu kita tak boleh ambil lagi. Tak boleh. Dia selepas 10 minggu. Yep. Itulah jenis tak sabar kan. Awal-awal dah prepare. Rahsia macam tu boleh macam buat semangat, high determination yang macam wow, saya impress lah. Sebab saya rasa saya tak boleh nak dapat, yelah muda lagi sikit lah dapat ekonomi. Macam mana? Sebab kadang-kadang reflected juga. sebab saya tak tahulah, mungkin sebab saya fikir macam sebab faktor umur kot. Sebab cakap tak boleh. Dia saya nak push, saya nak juga. Macam mana pun saya dia lebih nak kepada juga. macam mana pun kita nak juga. Nak juga. Macam mana Apa pun kita nak juga. saya jenis, saya cakap lah, saya ni jenis tak sabar. Kalau saya kata saya nak juga, saya nak lah. Kalau tak dapat tu belakang cerita, cakap apa macam bukan rezeki saya lah akhirnya kan. Tapi orang cakap idean kita usaha lah. Usaha lah. Berapa cycle tu terpulang pada kekuatan kita lah. Tapi bila kita punya aim adalah untuk mendapatkan cahaya mata, saya rasa semua orang patut macam tu lah. Kalau diberikan kekuatan, diberikan masa, diberikan modal, kalau rezeki ada modal apa semua, just go for it. Sebab macam saya cakap, kita punya aim adalah untuk mendapatkan cahaya mata. Itulah. Okay, sorry saya dah terlambat sikit. Saya just nak tahu first cycle dengan second cycle tu fresh ke frozen? First cycle fresh. Day 3. Second cycle tu frozen. And then if you don't mind sharing berapa blastosis cycle 1? First cycle tu dia bukan blastosis kalau day 3. Day 3. Dia okey, yang second cycle tu dia blastosis. Memang grade 5B lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat. Tapi dia best. Lebih baik daripada Yes, sangat baik. Second cycle lebih baik pada third cycle. Tapi ada 2 je. 2 je. Dua-dua transfer. tu tak melekat tu. So masa yang second cycle tu memang dah tak ada balance pun. Langsung tak ada. Sorry. Tak ada. Saya itulah cakap, saya ni tak ada masalah telur yang sikit. Saya tak macam orang lain yang ada setengah, ada sampai 20, 30 tu tak ada. Saya yang first cycle tu sangat teruk lah, 4 je. 1 je yang doktor berani push sampai day 3. Itu pun sebab doktor takut nanti kalau doktor push lagi nanti lagi tak ada kan. So saya lagi sangat sedih lah kot. Lepas tu
Yang second cycle tu dapat dalam 11, 6 tu 6 embryologist cakap kosong, 6 kosong. So 4 tu fertilize, cuma 3 je yang grow sampai day 6. Itu sorry yang second cycle tu day 5 je. Dua je yang grow. Yang lain Masa dua-dua tu. tu yang masa dua. Yep. Sebab masa tu doktor cakap ni dah memang the best grade. Memang doktor pun mesti mesti Doktor pun dapat. happy. Macam tu. So yang bila tak ada, yang third cycle tu pun 11 kosong juga. Banyak yang kosong. Yang 4 fertilize, 3 je yang survive. Itu yang So, kita transfer 2. Benda tu kita minta yalah macam TTC macam saya ni isteri macam saya ni, korang kena ready. Korang kena ready dekat situ. Saya cakap, to be honest cakap, saya kalau embryologist call memang saya sangat takut. Itu yang saya takut. Saya kalau boleh tak dah tengok, alamak nombor Sofia naik. Itu saya seram tu. Nah, yang tu saya kena ready. Saya macam okey puan, saya daripada ni, puan saya nak bagi tahu saya Emergency call buat tak ada. embryologist call. Tak record. Tak record. Tak record lah masa tengah kerja kan. Masa tu berdebar sama. So macam tolonglah apa lagi nombor naik kan. So ready je lah apa yang embryologist nak sampaikan kan. So dia kata puan, okey kita dah cuba push ni banyak ni. So kita ada blastosis ni. Puan okey. Dia last dia cakap okey puan okey. So nanti apa-apa kalau ada perkembangan kita akan update. Macam tu. Kita terus macam terdiam lah. Macam nak kata happy tak happy, nak kata takut. Macam sebenarnya perasaan takut tu lebih banyak daripada perasaan happy sebenarnya. So saya harap sangat cakap minta lah yang 3 ni lah yang jadi kan macam tu. Itulah sampailah ke tahap fresh. Okay. So I think alhamdulillah dah selesai. Panjang lebar kan? 4 tahun punya pengalaman. So kalau ada apa-apa hopefully dapat memberi semangat puan. Itulah. InsyaAllah. So rasanya masuk gear terus jalan straight je orang kata. Tak fikir-fikir banyak sangat kan. Tapi harapnya insyaAllah hopefully perjalanan tak sepanjang yang tu ya. Dan mungkin ada entah juga nak bagi nasihat terakhir kepada TTC ataupun kalau boleh summarize kan, kalau semua pengalaman puan dalam satu sentence tu agaknya apa ataupun satu kataan tu apa yang you pegang? Pendek je. Yang banyak. Okay. Go for it. Okay. Just do it. Okay. Gula je. Tak adalah. Okay. Saya harap semua TTC yang sekapal dengan saya, dengan saya harap perempuan, tuan-tuan semua jangan cepat putus asa, cuba selagi boleh, dan saya doakan mungkin lebih baik daripada saya sebelum ni lah. So mungkin first dah orang cakap ada rezeki kan. So saya doakan perempuan, tuan-tuan semua akan dapat zuriat seperti yang diimpikan lah. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. So, Terima kasih semua. Dengan itu kita majlis kita berakhir di sini. Tapi sebelum tu kami ingin merakamkan banyak terima kasih kepada pasangan Puan Safina dan Cik Mbak Arifin, CTC Warrior kita sejak 2019. Kita tepukan kepada terima kasih. kita ada sedikit cermata untuk disampaikan kepada tetamu yang khas kita. Sebentar Okey, kita Alah jom. Bangun lah. dengan Maria. Mariam penat. Seluar pun dah tukar dah. Okey, terima kasih. Banyak. So ini cermata kita. Clap your hand. Okey. Alamak. Okey. Kita masuk. Boleh. Sekali lah. Okey. Okey, dia bagi pegang. Dia dah haru. Okey. Ya, dia plan baru. Okey. Ya, terima kasih.
Seluar ni apa ya? Bocor. Oh, ya. Mata kepada semua peserta. So kita akan jemput kepada pasangan